Okey kelas, kita jumpa lagi pada hari ini untuk sains kita tahun 5. Okey, kita masih lagi dalam tajuk tumbuhan, iaitu dalam tajuk pencarian biji benih atau buah. Okey, sebelum itu cikgu nak kamu ambil semua buku teks kamu dan lihat pada muka surat 104, iaitu subtajuk pencarian biji benih atau buah. Okey, apakah maksud pencarian biji benih? Okey, pencarian biji benih maksudnya tumbuhan memencarkan biji benih atau buah melalui pelbagai cara untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, mari kita ikuti kisah biji benih pokok keembung dan induknya untuk mengetahui cara tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya. Okey, bagaimana pokok keembung tu dia boleh hidup, dia boleh tumbuh dengan sendiri. Okey, kalau tengok dalam situasi ini, okey, pada suatu hari, okey, anak pokok keembung tu dia meletup, pop bijinya. Lepas tu bijinya lalu terbang ke udara dan jatuh ke tanah. Okey. Di situ kamu dipencarkan. Tumbuhlah dengan sihat kamu. Okey, selepas beberapa bulan, okey, anak pokok keembung tadi pun telah tumbuh. Okey, lepas tu mereka tumbuh menjadi pokok induknya, iaitu mereka tumbuh menjadi pokok keembung. Mereka tumbuh dengan sendiri tanpa ditanam oleh manusia. Okey, ini contoh pokok keembung. Okey, cikgu ada satu lagi contoh, iaitu pokok rambutan. Kadang-kadang tiba-tiba kita dapat lihat ada pokok rambutan di belakang rumah kita. Kenapa? Kerana biji rambutan itu dipencarkan oleh ejen-ejennya. Kita nak lihat, kita nak tahu apakah ejen untuk biji rambutan ni. Kenapa pokok rambutan boleh tumbuh sendiri? Kita akan lihat seterusnya nanti. Okey kelas. Okey. Bagaimanakah kamu dapat dipencarkan ke sini? Saya dipencarkan melalui angin jauh. Dipencarkan melalui angin. Okey. Contoh pokok dipencarkan melalui angin adalah buah angsana. Contoh pokok yang dipencarkan melalui angin, buah angsana. Ciri-ciri biji benih, dia besi kecil, ringan, berbulu halus, nipis dan struktur dia bersayap. Okey, lepas tu nanti pokok kelapa. Pokok kelapa dipencarkan melalui air. Ciri-ciri biji benih atau buah, kulit yang berlilin, sabut yang berongga. Bagaimana kamu dapat dipencarkan? Okey, saya dipencarkan melalui air. Okey, baik itulah kamu tengok pokok kelapa banyak tumbuh di tebing-tebing sungai atau di tebing-tebing pantai. Okey, seterusnya pokok buah rambutan dipencarkan melalui haiwan dan manusia. Okey, kenapa ia dipencarkan melalui haiwan dan manusia? Okey, kerana ciri-ciri benih atau buah dia yang boleh dimakan, kerana buah yang menarik dan bau yang harum. Okey, lepas tu biji benih pepulut, yang ini yang ada bulu-bulu halus. Ini dipencarkan melalui haiwan dan manusia kerana ciri-cirinya yang kecil, ringan dan bercangkuk. Okey. Lepas tu biji benih pokok keembung dipencarkan melalui mekanisme letupan. Ini mula-mula tadi ya. Mekanisme letupan yang banyak ada bunyi pop tu. Kenapa dia dipencarkan melalui mekanisme letupan? Kerana dia berciri berlenggai mengering dan lenggai merekah. Contohnya biji benih pokok keembung. Seterusnya, okey, kamu dah tahu sekarang tumbuh-tumbuhan dipencarkan dengan cara yang berbeza. Ada yang dipencarkan melalui angin, air, haiwan dan manusia serta mekanisme letupan. Okey, jadi tajuk kita hari ini adalah bagaimana tumbuhan dapat menyebarkan biji benihnya, bagaimana tumbuhan dapat dipencarkan melalui 5 cara, iaitu angin, air, haiwan dan manusia dan mekanisme letupan. Okey. Jadi setelah kamu mempelajari tajuk ini, nyatakan cara-cara tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya. Okey, sebentar nanti cikgu akan bagi latihan dalam buku teks ni juga.
Okey, semua biji benih. Jadi kesimpulannya sekarang kelas, kesimpulannya semua biji benih dan buah dipencarkan dengan cara yang berbeza untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Okey, tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya melalui angin, air, haiwan dan manusia serta mekanisme letupan. Okey, di sini ada kod siri QR, kamu boleh scan untuk mengetahui cara pencaraan biji benih atau buah punya. Okey. Okey, lepas ni pula berpandukan ciri-ciri yang telah diterangkan, ramalkan cara biji benih atau buah ini dipencarkan. Contohnya okey, biji benih dandelion, pokok dandelion, buah nipah, buah manggis dan buah getah. Contohnya buah manggis. Bagaimana biji buah manggis ni dapat dipencarkan? Bagaimana buah getah dapat dipencarkan, dapat disebarkan? Cikgu nak kamu semua cari sendiri bagaimana. Okey, bagaimana semua buah atau pokok buah ini dapat dipencarkan. Boleh? Okey, seterusnya kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, pelbagai hidupan saling bergantung untuk mengekalkan keseimbangan alam. Okey, tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan kepada hidupan lain seperti haiwan dan manusia kan. Haiwan pun perlu tumbuhan, manusia pun perlu tumbuhan. Okey, cikgu nak kamu baca. Okey, hidupan seperti haiwan dan manusia menyumbang kepada kemandirian spesies tumbuh-tumbuhan dengan membantu memencarkan biji benih. Ini kita belajar tadi. Okey, inilah peranan haiwan dan peranan tumbuhan tadi. Okey. Selain daripada itu, haiwan membina sarang daripada tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan perlindungan. Okey, tumbuh-tumbuhan juga mengekalkan oksigen pada hidupan lain. Okey, ini adalah kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan. Okey. Okey, ini kita langkahkan. Okey, dan ini cikgu nak kamu baca, imbas kembali. Kalau boleh kamu buat nota, kamu salin semula yang ini dalam buku nota sains, salin sendiri sebagai nota kamu. Okey. Lepas ni inilah latihan kamu ya. Jawab soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Cikgu nak kamu jawab daripada soalan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Itu yang cikgu nak kamu jawab. Boleh kelas? Okey, itu saja untuk PDPR kita hari ini. Bye. Like a bird on a tree,